A'udzubillahi samii'il syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dilakukan Tuan Pengurusi Lembaga Masjid Taman Maju Tuan Haji Ahmad Kamid serta ahli-ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam Setabat Syarah, tuan-tuan, puan-puan yang diberkati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kesihatan dan kelakuan kuasa walaupun kita sedang berhadapan dengan wabak COVID-19. Untuk memulakan pengajian kita bagi siri yang ketiga melalui talian, kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari dapat kita fahami dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kesempatan ini kita menyambung pengajian kita melalui kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita masih lagi dalam bicarakan dalam persoalan atau tajuk perihal haram, syubhah dan yang baik. Di sini sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu yang sebelumnya, iaitu seandainya kita meletakkan tanah dalam mulut adalah lebih baik daripada meletakkan makanan yang haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa bihi la yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarik lahu fihi fa in tarakahu khalfa dhahri kana zadahu ilan nar." Artinya barang siapa yang mengumpul harta dari jalan yang tidak halal, kelak apabila ia bersedekah tidak akan diterima sedekahnya, dan jika dibelanjakannya tidak akan diberkati perbelanjaannya, dan jika ditinggalkan sebagai harta pusaka akan menjadi harta itu sebagai kayu api bagi membakarnya dalam neraka. Inilah akibat yang berat dari makanan atau benda-benda yang haram yang kita dapati. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man istara syauban bi asrati darahimi wa fihi dirhamun min haramin la yaqbalillahu salatan ma dama alaihi." Artinya barang siapa membeli pakaian dengan harga 10 dirham, di antaranya ada 1 dirham yang haram, nescaya Allah tidak akan menerima daripadanya satu semayang pun, selagi pakaian itu masih membungkus tubuhnya. Di sini bukanlah tertentu untuk pakaian, bahkan termasuk juga rumah tempat tinggal, kenderaan yang kita naiki dan sebagainya. Dalam hadis ini terangkan ini baru 1/10 daripada harga yang dikatakan haram. Tapi bagaimana pula jika semuanya harganya dari yang haram, telah balasannya lebih berat lagi. Sebenarnya pakaian
itu digunakan hanya untuk menutup jasad yang lahir saja. Tetapi bagaimana pula dengan makanan yang tugasnya untuk memuaskan kehendak jasad yang batin, dan juga dari makanan itu pula menjadi darah daging yang mengalir dalam orat-orat dan tulang-tulang dan seluruh anggota badan. Ingatlah baik-baik. Dan relakanlah perkara ini sedalam-dalamnya. Jangan lupa memelihara diri daripada bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadanya. Ibn Abbas berkata, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima sembahyang seorang kamu selagi dalam perutnya ada sesuap dari yang haram. Kalau sesuap pun sudah tidak terima, bagaimana kalau benda yang dimakan itu keseluruhannya atau banyak, dan lebih-lebih lagi termasuk perkara-perkara lain yang digunakan dalam kehidupannya? Tentulah amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibn Umar radhiyallahu anhu pula, sekiranya kamu sembahyang hingga bongkok belakang dan kamu berpuasa hingga badan menjadi kurus kering, tidak akan diterima semua itu dari kamu, melainkan amalan dua itu dengan warak dan sungguh-sungguh, meninggalkan yang haram, menjauhi yang syubhat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Taurat ada disebut, siapa yang tidak menghiraukan, tidak mempeduli dari mana sumber makanannya, nescaya Allah tidak akan mempeduli dan menghiraukannya pula tentang dari mana pintu ia akan masuki ke dalam neraka. Iaitu mana-mana pintu dia boleh masukinya dengan mudah, kerana disebabkan dia tidak menghiraukan, tidak mempedulikan apa yang digunakan, apa yang dimakankan, apa yang dipakaikan, apa yang diberi makan kepada orang lain daripada sumber yang haram. Dia tidak peduli, maka Allah tidak pedulikan dia. Daripada mana pintu neraka dia boleh masuki, begitu mudah sekali. Berkata pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, perumpamaan orang belanjakan harta yang haram dalam ketaatan kepada Allah, laksana orang menyucikan pakaian yang bernajis dengan air kencing. Tentu perbuatan itu tidak akan menyucikan baju itu, bahkan menambahkan lagi najisnya. Berkata Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, menolak 1 dirham yang ada syubhat lebih dicintai oleh Allah daripada bersedekah dengan 100,000 dirham. Kemudian ditambah lagi dengan 100,000 yang lain, 100,000 yang lain, hingga ia kira 600,000 dirham. Di sini nyatalah betapa buruknya akibat jika terlibat dengan yang haram, walaupun yang haram itu sedikit saja. Dia mengambil yang haram adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan walaupun dia bersedekah, dia ngambilnya 1 dirham, dia sedekah 600,000 daripada yang halal, pun lebih baik dia tak ambil yang haram dan tidak bersedekah. Begitulah buruknya akibat daripada perkara-perkara yang haram. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tastari rahimahullah, dan siapa memakai yang haram, maka seluruh anggotanya dikira melakukan maksiat. Mulut makan yang haram, dikira anggotanya semua sekali melakukan maksiat, termasuk matanya, mulutnya, telinganya, lidahnya, kakinya, semuanya dikira melakukan maksiat. Kerana
Walaupun dia makan, untuk mendapat makanan, semua anggota bekerjasama untuk mendapatkan yang haram itu. Mata melihatnya, tangan mengambilnya, kaki bergerak ke arahnya. Semuanya bekerjasama untuk mendapatkan yang haram. Walaupun yang makannya mulut, tapi semua terlibat untuk mendapatkan yang haram itu, maka semua anggotanya dikira melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara ini, sama ada dia buat itu secara suka atau tak suka. Dia tak suka tapi buat juga. Sama ada dia mengetahui atau tak tahu. Dia buat tak tahu tentang yang haram itu. Dan barang siapa memakan yang halal, maka seluruhnya akan bertaat kepada Allah. Dan ia akan diberi taufik untuk membuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Daripada yang halal itulah, daripada perkara-perkara yang halal dan ketaatan, itulah yang boleh menyebabkan seorang itu bertakwa dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu. Para salafus salih rahimahullahu berkata, jika anda makan apa yang anda dapat, nescaya seperti juga anda akan beramal. Maksudnya, kalau yang makan itu, yang dapat itu tak kira halal haram, maka begitulah amalannya. Tak kira dia membuat, dia tak peduli lagi apa yang dia buat itu sama ada halal atau haram. Pada pendapatku, kata Imam Habib Hamdullah sebagai mengarang kitab ini, kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, katanya, pada lahirnya ia telah membuat ketaatan, maka semua ketaatan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang orang yang makan yang haram dan yang syubhat, walaupun pada lahirnya nampak dia buat yang baik, tapi kebaikan dan ketaatan itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surah Al-Maidah ayat 27. Artinya, Tuhan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, iaitu memelihara dirinya dari segala kejahatan, iaitu daripada perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Artinya, sungguhnya Allah itu baik dan tiada menerima melainkan yang baik. Amalan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ialah orang yang sentiasa ikut perintah Allah, taat kepada Allah dalam mengerjakan perkara-perkara yang baik, yang wajib dan yang sunat, serta menjauhi segala yang haram dan yang syubhat. Begitu juga Allah itu baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Allah itu baik dari segala-galanya. Oleh itu, perkara-perkara yang tidak baik yang dilakukan terhadap Allah, maka Allah tidak akan terima sama sekali. Tidak baik maksudnya melanggar perintah Allah. Seterusnya, pemakan yang haram, orang yang memakan benda yang haram, walaupun mengerjakan kebaikan dan taat, dia makan yang haram, tapi amalannya baik. Dia menerima rasuah, dia
melakukan perbuatan amalan riba dalam muamalahnya. Walaupun ia mengerjakan amalan kebaikan, tentu sekali akan menghadapi beberapa rintangan lahir dan batin, sehingga merosakkan pula semua ketaatan tadi. Oleh kerana terlibat dengan yang haram, ketaatannya akan rusak, menurunkan dan mengeluarkannya dari sifat taat dan beribadat. Bila sudah terlibat dengan yang haram, maka beratlah nak melakukan ketaatan. Lebih-lebih lagi nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini akan menjadi terang dan nyata bagi orang cuba menelitinya. Cubalah perhatikan kepada orang-orang yang terlibat dengan yang haram. Bagaimana amalannya? Bagaimana perasaannya? Keadaannya? Walaupun nampak baik, tapi dia rasa itu tidak senang. Kalau hatinya bersih, dia tidak akan senang dengan perbuatan yang tidak baik. Oleh itu, hindarkanlah daripada perkara-perkara yang tidak baik. Oleh itu, cubalah kita perhatikan pada diri kita sendiri. Adakah perkara itu kita terlibat? Atau perhatikan kepada orang lain yang terlibat dengan perkara-perkara ini. Kalau kita tidak terlibat dengan perkara, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana memberi taufik, hidayah dan kekuatan kepada kita untuk mengelakkan diri dan menjauhkan daripada yang haram dan syubhat. Di sini jelaslah sudah bahawa yang haram itu wajib dijauhi dan segala hal dan keadaan. Harus atau mestilah kita memelihara diri daripadanya dengan apa cara sekalipun. Begitulah dalam perkara yang haram. Kemudian kita akan bicarakan pula tentang perkara yang syubhat. Ada perkara yang syubhat itu, iaitu yang belum jelas tentang hukum halal dan haramnya. Maka dituntut sangat kita menjauhi diri daripadanya. Malah ada kalanya hukumnya adalah wajib. Cuba perhatikan kepada hadis yang berikut. Manit takis syubahati faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram. Artinya, barang siapa yang melihara dirinya daripada perkara syubhat, itu samalah seperti ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya dari kata nista orang lain. Dan barang siapa tersungkur dalam perkara-perkara syubhat, itu akan terjumpa pula kepada perkara-perkara yang haram. Oleh itu, jika kita ragu dalam suatu perkara, sama ada halal atau haramnya, janganlah dilakukan. Jauhilah sehingga perkara itu jelas hukumnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Artinya, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu pada perkara yang tiada meragukan. Perkara yang masih ragu itu dikira sebagai syubhat. Tunggu dulu sehingga penjelasan hukumnya dah jelas. Kalau halal, boleh lakukan. Kalau haram, jangan lakukan. Jangan kita buat dulu, kemudian baru tanya hukum. Kita tak tahu hukum, kita buat, kemudian tanya apa hukum. Bila dikatakan haram, kita rasa marah, tak puas hati. Lalu, kita tak peduli lagi, aku dah buat dah. Tak peduli lagi halal dan haram. Syubhat ialah setiap perkara yang masih dalam syak dan diragukan tentang halal dan haramnya, yang disebabkan oleh beberapa sebab. Syubhat ni perkara yang ragu, halal ke haram. Ada beberapa sebab yang bertentangan. Kerana perkara yang syubhat itu asalnya halal kat mulut, asalnya haram, asalnya halal. Kemudian datang suatu sebab yang meragukan mengenainya,
sehingga menimbulkan syak tentang penghalalannya. Umpamanya ayam yang kita nak beli, ayam tu asalnya halal, tapi jika datang keraguan tentang ayam ini, bagaimana disembelih, siapa yang sembelih ni? Kalau nyata cara sembelihnya tidak betul, maka jadi haram. Kalau belum nyata lagi, betul ke tak betul cara sembelihnya, maka kalau dalam keadaan kita rasa ragu, tinggalkan, kerana banyak lagi yang lain boleh kita gunakan, boleh kita makan. Begitulah seterusnya. Maka jika dalam hal serupa ini dibolehkan kita berpegang, kalaulah dalam keraguan seperti ini, halal ke haram, maka kita kembali kepada yang asal. Asalnya halal. Tengok, perhatikan. Dulunya syubhah. Kita perhatikan. Benda yang asalnya halal. Yang mana tentang haram tu tidak jelas, maka dikira ambil asal, iaitu halal. Tetapi orang yang bersifat warak atau menjauhkan dirinya dari syubhat itu adalah lebih satu keutamaan yang penting. Ada syubhat yang asalnya haram, kemudian timbul syak dan keraguan mendakwa bahawa ia halal. Ya, seperti inilah yang dikatakan syubhat yang wajib menjauhi. Kalau asalnya benda ni haram, tapi ada mengatakan ini halal, maka ini kena kita jauhi, kerana berpegang kepada hukum asalnya, iaitu haram. Syubhah pula terbagi kepada beberapa bahagian yang banyak. Yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Berlaku warak atau meninggalkan semua perkara syubhat itu adalah penting dan ditutup oleh agama, kecuali perkara yang ditimbulkan oleh perasaan was-was dan sangkaan yang tidak betul, yang tidak berasas, tidak bersebab sama sekali. Kan dalam perkara was-was dalam perkara yang asalnya halal dan sebab yang haram itu tidak jelas, maka benda itu dikira sebagai halal. Misalnya ada orang berkata tentang contoh perkara berhubung dengan sangkaan-sangkaan yang tidak berasas. Ada orang berkata harta kekayaan dunia ini penuh dengan perkara syubhat yang tidak bersih. Tidak ada satu pun yang boleh dikatakan sampai kepada muamalah fasidah. Pertukaran tangan yang tidak sah. Cara jual beli, cara perniagaan, urusan muamalah hari ini, ada orang mengatakan semuanya tak bersih, jadi semuanya haram. Kerana ia tidak sunyi daripada tangan-tangan orang yang zalim. Oleh itu, maka aku ingin menolaknya sama sekali. Maka aku tidak mahu lagi bermuamalah, berurusan, berjual beli dengan mereka semua. Kerana semuanya, harta sekarang sudah menjadi harta yang musyubhah, yang haram. Ataupun aku hanya akan mengambil sekadar perlu saja, tidak lebih daripada itu. Pandangan seperti adalah timbul dari was-was yang melampaui batas. Janganlah kita melampau menganggap semua harta, semua cara hari ini adalah semuanya perkara yang tidak betul. Semuanya. Pandangan seperti ini timbul daripada was-was yang melampaui batas. Di mana Nabi SAW pernah mengingatkan tentang bahaya pelampau dalam sabdanya. Halakal mutanatti'una qalaha salasan. Artinya, binasalah pelampau. Baginda menyebut 3 kali, binasalah pelampau, binasalah pelampau. Contoh was-was ada banyak.
Semuanya berasas atas syak dan ragu semata-mata. Dan tidak ada satu pun yang berkaitan dengan sebab-sebab yang tertentu. Kalau tidak harus bagi seorang mengatakan, kalau begini susahlah. Memang tidak ada suatu barang pun yang halal di dunia ini. Orang ini membuat hujah untuk melakukan apa yang melakukan apa saja dengan meninggalkan warak dan melihara diri daripada perkara yang haram. Ini kata-kata ini amatlah bahaya. Orang yang menganggap semuanya haram, tak ada yang halal, oleh itu boleh ambil semua. Tak ada. Kerana tak ada yang lagi yang haram, yang halal. Semuanya dalam perkara syubhah dan haram. Maka oleh itu tak ada. Kalau nak cari yang halal, tak ada lagi. Orang ini pun bahaya. Kerana dia boleh ambil semua. Dia kata, kerana tak ada yang halal, maka semuanya jadi halal. Tak ada lagi haram. Imam Al-Ghazali berkata, dengan memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu telah nyata dan haram itu telah nyata. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada segala, dan hal ini ada pada segala zaman dan masa. Dan pada segenap tempat. Hanya sahaja zaman dan masa yang berbeza-beza, tetapi sedikitnya yang halal dan banyaknya menurut baik dan buruk pada zaman dan masa. Selanjutnya, beliau berkata lagi, yang halal itu banyak, begitu pula yang haram. Tapi tidaklah benar jika dikatakan yang haram itu lebih banyak, sebab pada setiap zaman dan masa pasti ada 3 perkara yang berikut, iaitu halal, haram dan syubhah. Sebenarnya perkara yang halal adalah lebih banyak daripada perkara yang haram. Dalam tentang ain sesuatu itu. Tapi yang banyak mendatangkan yang haram adalah daripada cara dan sebab untuk mendapatnya. Kemudian itu hendaklah kamu ketahui, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu sekalian, bahawasanya kita merenung tentang maksud syubhah dan percaraan ini secara ringkas saja. Kerana Imam Ghazali sebelumnya telah membicarakan tentang perkara ini secara mendetail dan lengkap dengan bahagian-bahagiannya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi, perkara-perkara yang halal dan perkara yang syubhat itu adalah sentiasa dijaga dan hendaklah sentiasa kita pelihara supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Jadi untuk itu kita tangguh dulu ataupun setakat ini dulu untuk kita bicarakan dalam perkara-perkara yang halal, syubhat dan haram. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajmain. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal junun wal jazam wa min sayyi'il asqam. Allahumma akhina min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wasyur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba min du'ain la yustajabu lah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.